Assalamualaikum. Oke. Ada dua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim. وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang saya kasihi Fadil Tuan Iman seluruh rajutan kuasa surah kita, dan yang saya raikan tuan-puan, mudah-mudahan kita diberi kesihatan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sebelum kita menunaikan solat Jumaat, lebih kurang 20 kita ada masa lagi 29 ke 28 minit. Kita akan isi tuan-puan dengan sedikit sharing ataupun perkongsian ringkas berkaitan dengan perkara yang hari ini tuan-puan kita tajuk yang agak orang panggil apa, yang jarang-jarang kita diskusi ataupun jarang kita sembang, jarang kita bincang, tetapi dari segi pelaksanaan memang kita buat, iaitu sistem jual beli di dalam ekonomi Islam. Memang kita buat setiap hari, tetapi dari segi pelaksanaan, dari segi term of condition, mazhab kita ataupun mazhab tiga lagi, kita nak tengok tuan-puan secara simple sahaja. Saya nak sebut beberapa benda yang asas, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita dan kita boleh apply di lapangan ketika mana kita nak berjual beli, terutama tuan-puan hari ini zaman ataupun era digital ini, kita kena improve kita punya ilmu muamalat. Kita kena tahu bagaimana cara untuk kita melakukan transaksi secara online dan pemilihan akad yang boleh kita guna. Kenapa? Kerana tuan-puan, dia secara asasnya sistem muamalat ini sebahagian daripada agama kita. Itu asas. Dia berada bidan yang ketiga daripada 4 bidan besar di dalam agama kita. Apabila sebut agama kita tuan-puan, dia ada beberapa komponen. Komponen asas, bagaimana tuan-puan tahu, sistem ataupun tata cara berkaitan dengan bersuci. Itu familiar sangat di kalangan kita, daripada kecil kita biasa. Itu dia punya peraturan, ataupun disebut sebagai bahasa agama dipanggil syariat. Syariat itu bahasa agama, bahasa kita dipanggil peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-puan, bahagian kedua dalam agama kita dipanggil tata cara ibadat. Ada 4 ibadat: solat, zakat, puasa dan haji. 4 sahaja. Dan yang ketiga tuan-puan, pembahagian yang ketiga, iaitu muamalat yang kita nak sebut pada hari ini. Dia sebahagian daripada agama kita. Sebab tu kita tak boleh nak skip. Tak boleh kita nak skip, kita fokus kepada 2. Tak boleh, dia tak perfect. Dia tak lengkap agama kita. Jadi pengaplikasian agama di dalam kehidupan kita tak lengkap tanpa satu daripada 4 bidang utama. Baik itu kita nak sebut, kita nak sharing secara basic saja tuan hari ini, bagaimana cara untuk kita apply beberapa terma di dalam kehidupan kita di lapangan. Antaranya tuan transaksi online, bayaran jual beli online, perpindahan pembayaran melalui Maybank to You,
jual beli tanpa orang. Tuan-puan biasa kan sekarang hari ni di surau-surau di masjid ada orang letakkan air, kita ambil, kita masukkan duit. Dia ada peraturan di dalam agama kita yang mesti kita follow. Dan dia muamalat tuan-puan, dia selalu saya sebut dia lebih anjal. Maksud anjal, dia tidak rigid macam ibadat. Kalau ibadat tuan-puan, kalau solat zuhur ataupun solat Jumaat, dia tidak ada pilihan. Niat tidak ada pilihan, mesti kita pilih satu niat, iaitu solat zuhur. Dan praktikal dia juga sama, mesti 2 rakaat. Kita tak ada alternatif untuk kita tukar Jumaat kepada solat lain, tak boleh. Tetapi muamalat ni dia agak fleksibel. Kita bukan rigid kepada jual beli sahaja, kita boleh tukar beberapa akad lain. Kalau tak boleh jual beli, kita boleh tukar kepada akad yang lain. Pastikan yang kita guna itu dia punya target dia ataupun objektif dia tercapai. Dalam muamalat tuan-puan, dia ada beberapa kita panggil prinsip muamalat. Prinsip pertama tuan-puan, dia panggil ataupun kita panggil dasar utama, dia panggil kontrak ataupun akad perpindahan milik. Lebih kurang 12 ke 13 terma, bukan terma, 12 ke 13 kontrak ataupun akad di dalam modul muamalat yang kita boleh guna. Maksud dia agak fleksibel. Kita bukan makna kita rigid kepada satu akad. Kalau tak boleh apply jual beli, kita boleh tukar kepada akad lain. Pastikan akad kita pilih itu tercapai objektif kita. Apa objektif kita tuan-tuan? Transaksi di lapangan ini, pertukaran barang kita dengan pihak lain ini tuan-tuan, dia punya target dia pastikan transaksi itu sah dan menjadi milik. Sebab kita nak pastikan barang itu proses berlaku pertukaran milik daripada penjual kepada kita. Itu dia punya maqasid ataupun tujuan akhir. Sebab itu kita boleh guna mana-mana akad. Tak boleh guna jual beli, kita boleh guna akad lain. Cuma kita nak tahu akad apa yang kita boleh guna sekiranya akad jual beli tidak boleh guna. Baik, satu tuan-puan saya jelaskan awal tadi. Asasnya jual beli ini merupakan sebahagian daripada agama kita. Apabila dia agama tuan-puan, maka dia akan ada peraturan dia akan ada terma dan syarat. Itulah dia agama. Dan agama itu tuan-puan dipanggil panduan ataupun peraturan hidup. Kalau ibadat, tata cara peraturan di dalam pelaksanaan ibadat. Kalau muamalat, peraturan dan tata cara pelaksanaan muamalat. Baik, settle tuan-puan. Itu asas dia. Baik, kita nak tengok tuan-puan di lapangan secara praktikalnya. Cabaran sekarang ini tuan-puan, kita nak melaksanakan sistem muamalat dalam Islam ini dia agak mencabar. Kenapa? Kerana yang pertamanya tuan-puan, pendedahan tentang ilmu ataupun panduan muamalat sangat kurang. Ini cabaran yang asas. Cabaran pertama tuan-puan, sebab itulah kalau kita perasan tuan-puan, kadang-kadang kita tak berapa cakna kan. Kita transfer pun kita just bayar. Bayar itu nama pembayaran kita, tapi dia ada akad. Dia ada kontrak, dia ada nama di sisi syariah. Pembayaran itu apa pemilihan yang kita nak guna? Jual beli, hibah, hadiah, sedekah, hibah bisawab. Itu nama-nama yang diperuntukkan di dalam sistem muamalat kita, sistem ekonomi kita. Jadi kita kurang cakna. Kenapa? Kerana asas pertama, cabaran pertama tuan-tuan, kita kurang pendedahan tentang ilmu muamalat di masa kita. Kurang tuan-puan, dalam di suraunya, di masjidnya kita kurang. Kita kena cari sendiri. Itu yang pertama. Sebab itulah tuan-puan, kita menyebabkan kita dari segi implementnya, kita terkadang kita just bayar tanpa kita aware ataupun kita sedar.
Aku bayar tadi tu guna median mana? Median itu Allah Ta'ala sediakan, peruntukkan. Median itu dia punya tuan-puan salah satu mekanisme yang Allah sediakan untuk pastikan proses perpindahan itu sah. Ini perbezaan di antara sistem jahiliah dulunya sebelum Nabi bangkit. Ini kita tembak ni tuan-puan, ini sistem muamalah yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi sebelum zaman Nabi bangkit tuan-puan, zaman Nabi diturunkan peraturan ini, dia punya sistem ekonomi sangat-sangat maju. Tapi jahiliah itu bukan kerana zaman Nabi itu dari segi ekonomi mereka tak maju, tidak. Jahiliah itu merujuk kepada zaman yang tidak diturunkan peraturan Islam. Bukan zaman yang kolok, bukan zaman yang tidak ada perkembangan dari segi ekonomi, kerana antara ekonomi yang sangat maju ialah bangsa Quraisy. Dia menerokai dan menjadi perintis kepada sistem ekonomi pada zaman Nabi yang dikepalai oleh orang Quraisy. Orang Quraisy ini tuan-puan, kebanyakan mereka terdiri daripada korporat yang besar. Orang Quraisy. Bermakna tuan-puan, dari segi kemajuan ekonomi orang Quraisy sangat luar biasa. Tetapi kenapa dipanggil jahiliyah? Kerana jahiliyah ini refer kepada zaman yang tidak ada sistem di dalam ekonomi, dia merujuk kepada sistem Islam. Maka turunnya Nabi tuan-puan, Nabi tetapkan ada proses pemilikan, proses pertukaran milik, proses pertukaran pengurusan kuasa, dan ini nama-nama di dalam Islam. Itu dia punya cabaran yang pertama. Baik, kita nak sebut tuan-puan, kita lebih kurang masa tak lama, kita nak sebut secara ringkas sahaja. Cabaran ini tuan-puan, yang kedua, cabaran pertama, kita nak sebut cabaran yang kedua jelas. Cabaran kedua pula tuan-puan, kita sekarang ini berada di era digital, ekonomi. Semua di hujung jari tuan-puan. Semua di hujung jari. Orang ini tuan-puan ada virtual online supermarket. Tak perlu tuan-puan pergi fizikal, tapi kita masih pergilah fizikal ataupun supermarket, real supermarket. Tapi nak cerita tuan-puan, terutama pandemik COVID-19 ini mengubah norma shopping kita. Jadi zaman digital ni tuan-puan, kita terpaksa apa tuan-puan? Terpaksa kena ambil tahu dan improve ilmu muamalat kita. Memang kita terpaksa kena, ilmu muamalat kita kena cari seiring dengan zaman. Kalau dulunya tuan-puan di dalam kitab-kitab lama tidak ada membincangkan tentang jual beli online secara terma khusus, tetapi dah ada secara indirect. Sebab tu kalau kita baca kitab Mazhab Syafi'i, kita dah tahu kalau online ini walaupun dulunya tidak dicetus secara terma yang khusus, tapi kita dah tahu bagaimana cara untuk kita apply kalaulah berlakunya zaman online. Disebut oleh Al-Imam Syafi'i, dipanggil akad alternatif. Baik, kesimpulan tuan-puan, dua cabaran asas ini maka kita nak kena tahu. Cabaran yang kedua ini sangat penting kerana kita berhadapan dengan era digital, kita kena improve kita punya maklumat tentang sistem ekonomi. Saya nak sebut satu tuan-puan. Saya nak sebut dua benda ataupun dua isu sahaja. Isu yang pertama tuan-puan, isu jual beli online. Isu yang kedua, isu deposit kan. Sebab saya nak mention, saya nak relate dengan soalan sahabat kita tanya, terus saya nak jawab. Isu yang kedua berkaitan dengan sistem jual beli deposit. Tuan-puan, hari ini tuan-puan, apa pun tuan-puan belian barang-barang yang besar, rumah, kereta dan sebagainya ada deposit. Kita kena tahu jual beli deposit. Baik, yang pertama tuan-puan, jual beli online. Adakah boleh ataupun tidak, dan channel mana yang kita nak apply? Kita kena clear tuan-puan. Ada 4 mazhab ini, mazhab yang boleh dipilih diikuti. Kita kena clear yang mana mazhab yang kita nak follow. Kalau kita tuan-puan Nusantara ini majoritinya ialah mazhab Al-Imam Syafi'i, tetapi kita boleh pindah kepada mazhab lain. Cuma kita kena tahu.
Tapi hari ini tuan-puan saya lebih fokus kepada mazhab kita. Tanpa tuan-puan perlu kepada pindah mazhab lain. Bukan bermakna tak boleh. Boleh. 3 mazhab lagi lebih simple tuan-puan nak buat, tapi kena tahu. Apa pun kita nak buat tuan-puan kena tahu. Baik, jual beli online tuan-puan, kalau mengikut mazhab al-Imam Syafi'i, tidak boleh kita nak apply, kita nak implement jual beli online, tidak sah. Kenapa? Kerana di dalam akad jual beli online, jual beli dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dia ada 5 rukun dan ada 16 terma. Ini konsep asas tuan-puan dalam agama kita. Dia tak boleh lari daripada konsep ini, konsep terma dan syarat. Ini asas. Dia ada 16 terma yang mesti kita follow. Satu daripada 15 tak patuh, tak boleh kita nak penuhi, maka kita tak boleh apply. Kita kena tukar akad lain. Dan dia tidak berapa, panggil apa tuan-puan, dia tak berapa complicated. Kenapa? Kerana dia fleksibel. Tak boleh akad jual beli, kita ada alternatif dalam mazhab Syafi'i, akad lain. Tak perlu kita kata saya nak jual beli juga. Tak perlu, kita boleh akad lain. Ini antara yang kita sebut di awal tadi, sistem muamalat dia adalah akad yang fleksibel. Tak perlu kita ridik kepada satu akad. Walaupun kita tak perlu walaupun kita panggil apa, hasrat hati kita nak pilih jual beli, tapi tanpa berpindah kepada mazhab lain. Mazhab Maliki boleh, Hanafi boleh, tapi kita kena tahu panggil info tambahan. Sebab tu kenapa kita nak kekalkan mazhab kita boleh tanpa kita pindah mazhab. Kenapa tak boleh tuan-puan? Kerana ada 16 terma dan syarat ini, salah satu yang kita tak boleh tak boleh patuhnya ialah, pertamanya dia kena tengok barang. Itu boleh lagi ada qaul dhaif. Dalam mazhab Syafi'i tuan-puan, kalau nak beli barang dia lebih detail, kena tengok barang. Bukan tengok gambar, tengok barang. Gambar tidak dikira mazhab Syafi'i, kerana gambar itu boleh berlaku sebarang bentuk risiko penipuan. Sebab tu mazhab Syafi'i dia menutup ruang berlakunya penipuan, penganiayaan kepada pembeli ataupun penjual. Sebab tu gambar tidak dibenarkan melihat hanya tengok gambar. Sebab tu tengok produk cantik tuan-puan, dia guna gambar sangat cantik, wow gambar, tapi dapatkah kita tak sama dengan gambar kita tengok kan? Itu nampak ada, itulah ruang bentuk-bentuk penipuan. Dia boleh tipu dengan gambar. Nak designer yang power macam unit media kita ni, dia orang designer power. Kita tengok dia punya design dia, wow, dia lukis. Tapi kat kita ini je kita kata barang, beli bayar dah siap. Mazhab Syafi'i dia tak boleh tengok gambar. Maksud dia tuan-puan, online kita kena tengok gambar sahaja. Jual beli online kita tengok gambar sahaja. Ini tak boleh. Walaupun ada qadai boleh tuan-puan. Tetapi yang kedua ini tidak ada pilihan. Syarat kedua, dia ada 16 syarat, 16 terma. Salah satu terma kena tengok barang. Tak tengok barang tak boleh. Tapi ada qaul dhaif, boleh beli tak tengok barang pun. Okey, tapi ni syarat yang ni tak boleh lepas. Apa dia? Terma yang terakhir tuan-puan, mazhab Syafi'i dia agak rigid, dia agak ketat di dalam sistem ekonomi dia. Dia nak menutup ruang penipuan dan penganiayaan daripada dua belah pihak. Mesti berlaku serah menyerah barang di dalam akad yang real. Tuan-puan biasa dengar majlis akad nikah, majlis akad jual beli, majlis akad pinjam meminjam, majlis akad hutan, majlis akad pajak gadai. Ini adalah istilah di dalam sistem ekonomi Islam. Di alam maya dia tidak menerima penyerahan secara maya. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i dia nak penerimaan tuan-puan, penjual menerima duit secara real pegang. Dan juga
pembeli menerima barang secara real. Dia panggil apa? Majlis akad hakiki, bukan majazi. Adapun online, dia panggil majlis penyerahan secara maya, secara majazi. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan, walaupun 3 mazhab lagi dibenarkan. Sebab itu kalau tuan-puan biasa dengar, boleh implement jual beli secara maya, secara online, ya, tapi bukan mazhab kita. Sebab itu hari ini tuan-puan, sharing kita lebih spesifik kepada mazhab kita, supaya tuan-puan nak pindah mazhab orang lain, dia ada info tambahan yang perlu kita tahu. Antara dia apa tuan-puan? Kalau kita nak implement jual beli online ini boleh, satu tuan-puan kena tahu mazhab mana, channel mana. Maliki, Hanafi dan Hambali, Ahmad bin Hanbal, 3 channel. Tapi channel kita, ID kita, identiti kita ialah Asy-Syafi'i. Maka kita fokus kepada kita dulu sebelum kita pindah mazhab orang lain. Adakah tak boleh? Boleh. Cuma kita kena tahu syarat. Apa dia syarat dia? Kita kena tahu secara basic Maliki, Hambali dan Ahmad bin Hanbal. Basic saja, tak perlu ekstra. Salah satu tuan-puan, kita kena niat, terlintas di hati kita, aku taklid ataupun ikut transaksi jual beli di sisi Maliki, barulah sah. Kenapa? Kerana kita orang Syafi'i. Kerana kita follow modul. Kadang-kadang mazhab pun orang pening tu puan. Mazhab ni dia refer kepada modul yang disusun oleh Imam Syafi'i. Kita ni, kita follow modul Imam Syafi'i, maksudnya pendapat pandangan yang dirumus oleh Imam Syafi'i. Itu dia panggil mazhab Syafi'i. Mazhab tu kan bahasa Arab. Tu kita pening tu. Mazhab Syafi'i ni apa dia? Dia refer kepada pendapat, pandangan yang dikeluarkan, yang dirumus, yang dimodulkan oleh Imam Syafi'i dalam bab solat. Kita panggil mazhab Syafi'i dalam bab solat. Tapi kita bicara ini bab ekonomi. Baik, settle tuan-puan. Kesimpulan, online tak boleh apply mazhab Syafi'i. Apa alternatif dia? Boleh. Simple saja. Kita tak nak tukar. Bukan saja tuan-puan jangan kata rigid. Boleh. Sebab tu saya ulang banyak kali. Boleh tukar ke Maliki, boleh tukar ke Hanafi, boleh tukar ke Ahmad bin Hanbal. Syarat dia tahu basic dan niat. Simple. Tapi kita nak kekal mazhab kita. Kita tukar kepada alternatif lain. Apa akad alternatif lain? Banyak. Pertamanya akad hebah. Yang keduanya akad hadiah. Tetapi dia lari daripada terma dan syarat jual beli. Dia tidak ada keistimewaan dalam bab jual beli. Kita tak boleh claim barang rosak, tak boleh claim nak ganti. Money back guarantee tidak ada. Kalau tuan-puan biasa dengar money back guarantee, itu satu peruntukan yang diberikan oleh syarak. Maksud money back guarantee ini, dia panggil khiyar aib, khiyar syarak. Tapi satu term yang telah hilang di lapangan, orang tak praktik. Sebenarnya money back guarantee itu adalah khiyar yang diperuntukkan di dalam syarak. Maksud dia, kalau barang rosak, kita boleh tukar. Damage mana-mana tak kisah, boleh tukar. Boleh tukar. Jadi wajib penjual kena ganti kalau barang itu damage. Kita panggil khiyar aib. Khiyar dengan sebab barang itu rosak. Baik, settle tuan-puan. Yang paling simple tuan-puan, kita boleh guna akad hebah. Ketika mana tuan-puan transfer itu, nak bayar, nak buat payment, kita pilih mana-mana dalam katalog ataupun dalam tak kisah di mana, Lazada ke ataupun shop online, produk online. Kita tengok produk kita dah berminat, kemudian kita ketika kita nak buat pembayaran, waktu ini mesti kita kena pilih mana-mana medium yang disediakan oleh syarak. Bukan kata saya dah bayar. Ya, bayar itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada pembayaran ataupun penyerahan duit kita, duit milik kita kepada penjual. Tetapi mesti ada medium. Sebab medium itu membezakan di antara peraturan yang dirumuskan oleh syarak dengan peraturan, dengan zaman yang tidak ada peraturan. Itu beza. Maka kita tengok medium mana yang aku nak guna. Bayar ini di atas medium mana? Saya nak hebah. Kerana kalau nak guna jual beli, tak boleh follow dia punya term of condition. Dua tak boleh nak follow.
Satu pun dah tak boleh tuan-tuan. Kalau tak cukup 16 syarat, 16 ni saya sebut dalam modul yang agak lengkap 16. Ada modul sebut 10. Ada modul sebut 7 sahaja. Ada yang lengkap 16. Tapi 7, 10, 16 sama. Asal dia sama, cuma detail sahaja. Hebah ketika mana tuan-puan niat, dan hebah ini tuan-puan dia ada dua cara. Pertama soreh, lafaz, dan kedua tidak ada lafaz dengan niat. Termasuk hebah, niat, termasuk kinayah. Dan secara detail tuan-puan akan bertemu dalam proses pembelajaran. Kita boleh niat hebah tanpa berlafaz, termasuk dalam kinayah. Ketika kita tekan butang transfer itu tuan-puan, ketika mebel kita bayar, contohlah mebel tunjukkan, kita niat aku hebah kepada si fulan bin si fulan, dan kita dapat produk itu tuan-puan, kita tak perlu tanya penjual dia produk ini adakah dijual, adakah dia hebah, adakah dia hadiah, adakah dia sedekah, adakah dia guna hebah bisawabin. Tak perlu kita tak perlu kita tanya. Baik, last kali tuan-puan, kita ada masa 4 minit lagi. Last kali saya nak sebut settle jual beli online tuan-puan. Maknanya kita boleh guna salah satu akad yang popular, akad hebah. Dah azhar dah. Belum lagi kan? Berapa minit lagi tuan-puan? Seminit lagi. Okey, seminit lagi penutup. Seminit lagi tuan-puan penutup. Jadi deposit tu kita tangguh lagi ya. Deposit tu kita tangguh. Seminit tak sempat nak jelas sistem jual beli deposit. Deposit ada tu dalam Islam, cuma ada yang tak sah, ada yang haram. Cuma saya nak sebut tuan-puan, last minute ni tuan-puan biasa tengok yang banyak berlaku hari ni, iaitu jual beli yang tidak ada penjual. Pergi dah lama sebenarnya ni tu, benda ni dah lama. Cuma hari ni yang nampak tu sebab dia surau letak air, dia buat RM1. Sebenarnya kita dah implement lama dah kan, anak-anak kita duk jual beli mesin, jual beli air di mesin. Jual beli air di mesin tuan-puan, dalam mazhab Hanafi boleh akad jual beli, tapi mazhab kita tak boleh. Paling simple tuan-puan nak akad apa? Ketika jolok duit tuan-puan, kena pilih mana-mana medium. Jangan main jolok aja. Tu kita kata, saya dah bayar Ustaz. Ya, bayar tu guna akad apa? Itu isu dia. Dah bayar dah lah, nak tanya akad apa lagi? Dia tak puas hati. Saya dah bayar dah lah Ustaz, nak haram apa lagi? Sedap juga dia. Dah bertakut pertukaran, nak haram apa lagi? Saya dah reda, saya bagi duit kat dia, dia bagi duit. Ya, di tengah-tengah itu, itulah dia membezakan di antara sistem syariat Islam dengan sistem non-Muslim. Kan orang konvensional kan dia tidak ada akad. Tu tuan-tuan biasa dengar kan, konvensional dengan Islami. Ada takaful konvensional, pinjaman konvensional. Beza di mana tuan-tuan? Beza di tidak ada akad. Di tengah-tengah itu yang Allah Ta'ala sediakan median itu tidak ada mana-mana akad. Maka ketika kita jolok dalam mesin, kita niat aku hebah kepada si pulan bin si pulan. Walaupun mesin itu dia sebenarnya dia mewakili menepati penjual. Wallahu a'lam. Insyaallah tuan-puan, kita panjang umur, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada kita, kesihatan kepada kita, sepanjang musim pandemik COVID-19 ini, dan juga Allah berikan kepada kita ketenangan tuan-puan. Ramai orang stres tuan. Tapi tuan-puan alhamdulillah tenang, saya tengok muka tak ada yang stres. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung khutbah.